Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik 6.1 iaitu pengkelasan unsur. So, untuk hari ini cikgu nak kamu tahu berkenaan dengan atom. Okey, apa dia atom? Kemudian kita nak bezakan atom dengan molekul dan juga unsur dengan sebatian. Kemudian kita nak kenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan juga gas nadir dalam jadual berkala. Kemudian kita nak bezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Baik, atom. Apa dia atom ni? Okay, kamu belajar sebelum ini jirim-jirim pada zarah yang kecil dan diskret yang disebut atom. Jadi, di dalam jirim itu adalah atom. Okay, atom ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar, kecuali kita hanya boleh lihat atom ini dalam mikroskop elektron. Okay, jadi dalam jirim ni, jirim daripada zarah-zarah yang kecil. So, atom ni adalah zarah-zarah yang kecil dan diskret. Okay, kemudian di dalam atom ada zarah subatom. Okay, zarah subatom ada 3 zarah subatom iaitu proton, elektron dan neutron. Okay, so macam mana nak ingat dalam atom itu zarah subatom? Senang saja, kita ingat PEN. Ingat pen. P untuk proton, E untuk elektron dan N untuk neutron. Okay, apakah proton itu? Proton ini berada dalam nukleus. Kemudian elektron beredar mengelilingi nukleus, manakala neutron juga berada dalam nukleus. So, ada 2 yang berada di dalam nukleus iaitu proton dan neutron. Okay, now kita lihat struktur atom. Okay, ini struktur atom. Okay, di bahagian tengah ini kita panggil sebagai nukleus. Okey, apa yang ada dalam nukleus tadi cikgu dah bagi tahu. Di dalam nukleus ada proton dan neutron. Okey, yang biru adalah neutron. Okey, apa dia neutron? Neutron adalah zarah yang tidak bercas. Okey, tidak bercas, dia tak ada cas. Okey, manakala yang hijau pula adalah proton. Proton dia membawa zarah yang bercas positif. Okey, yang ni nukleus. Okay, di bahagian luar yang berada di petala adalah elektron. Elektron dia membawa zarah yang bercas negatif. Okay. Baik, saya ulang sekali lagi. Okay, yang di tengah-tengah adalah nukleus. Dalam nukleus ada proton dengan neutron. Okay, zarah proton membawa cas positif. Kemudian kita ada zarah neutral yang tidak bercas dipanggil sebagai neutron. Okay. Kemudian di bahagian luar adalah elektron iaitu zarah yang bercas negatif. Okay. Elektron membawa zarah yang bercas negatif. Okay. Sekiranya atom itu bersifat neutral, ini bermaksud bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi, contoh yang biru adalah proton. Okay. Kemudian yang kuning adalah elektron. Jadi atom ini bersifat neutral kerana bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okay, jika bilangan proton tak sama dengan bilangan elektron, kita panggil sebagai ion kerana mungkin membawa charge positif atau negatif. Okay, nukleus mempunyai charge keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif. Bilangan elektron di dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Okay. Sekiranya sama, kita panggil sebagai atom itu neutral. Zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom disebut sebagai molekul. Baik, molekul terbentuk apabila atom-atom bergabung secara kimia. Okay, contoh, satu atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen juga, sama atom yang sama, akan membentuk satu molekul oksigen. Okay, nama sudah berubah. Tadi atom, sekarang bila gabung 2 atom, kita dapat satu molekul oksigen. Okey, kemudian gabungan jenis atom yang berbeza. Contoh, kita ada 2 atom hidrogen, kita gabung dengan satu atom oksigen, kita akan dapat satu molekul air, iaitu H2O. Okey, 2 atom hidrogen jadi H2O. Okey.
Baik, sekarang kita tengok pula apakah unsur. Okey, unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey, bahan yang paling ringkas. Okey, terdiri daripada satu jenis zarah dalam setiap unsur. Ada satu jenis sahaja zarah dalam setiap unsur. Okey, jadi unsur ni adalah bahan yang tidak boleh dipecahkan kepada bahan yang lebih ringkas. Okay, sebab dia unsur ni adalah bahan yang paling ringkas, jadi tidak boleh dipecahkan lagi kepada bahan yang lebih ringkas. Okay, contoh unsur ialah emas tulen. Okay, emas tulen mengandungi unsur aurum. Okay, aurum nampak sini adalah atom-atom bagi unsur emas. Okay, unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih yang ringkas lagi, sebab dia hanya ada satu zarah saja. Contoh kalau emas tulen, dia ada unsur aurum sahaja. Okey, unsur boleh dibahagikan kepada logam dan bukan logam. Okey, contoh bagi logam ialah besi, kuprum, zinc dan merkuri. Manakala bagi bukan logam, contohnya sulfur, karbon, iodin dan klorin. Baik, sebatian ialah garam. Contoh garam, kerana sebatian ni terdiri pada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Kita ambil contoh garam. Okay, garam adalah sejenis sebatian kerana kita gabungkan secara kimia bagi dua jenis unsur. Okay, dua jenis unsur, iaitu unsur natrium dan klorin. Jadi garam ni kita panggil sebagai natrium klorida sebab gabungkan dua jenis unsur yang berlainan. Okey. Baik, contoh-contoh lain bagi sebatian ialah cengkerang. Okey, unsur-unsur dalam sebatian dalam cengkerang adalah kalsium, karbon dan oksigen. Manakala bagi gula, kita ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, seterusnya kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan jadual berkala. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 167. Pada abad ke-18 dan ke-19, kebanyakan ahli sains dia jumpa banyak unsur. Jadi untuk susun balik unsur-unsur yang banyak ini, mereka telah mencipta satu jadual yang disusun secara teratur dan sistematik yang kita panggil sebagai jadual berkala. Okey, ini jadual berkala yang kamu boleh lihat juga dekat buku teks kamu. Sebab gambar itu lebih jelas dekat buku teks dan warna-warna pun lebih jelas. Okey, kemudian cikgu nak tengok, nak tunjukkan apa yang ada pada kekunci. Kekunci dekat sini, okey. Di dalam setiap jadual berkala ni akan ada kekunci ni lah. Okey, di bahagian atas sekali ini menunjukkan nombor proton bagi unsur tersebut. Contoh yang cikgu bulatkan ni adalah karbon, C itu karbon. Okey, C besar adalah simbol unsur. Kemudian dekat bawah simbol tu dia akan bagi nama karbon, okey, nama unsur. Kemudian kita ada JAR iaitu jisim atom relatif bagi karbon adalah 12. Kemudian kita tengok dekat jadual berkala ni, di bahagian atas sampai bawah ni kita panggil sebagai kala. Okey, panggil sebagai kala. Kemudian daripada kiri ke kanan sampai hujung ini kita panggil sebagai kumpulan. Okey, now kita ada berapa kumpulan? Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 18. Jadi dalam jadual berkala kita ada 18 kumpulan. Kemudian daripada atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 7 kala. Okey. Dalam jadual berkala ini kita bahagikan kepada unsur logam, unsur separuh logam dan bukan logam. Okey, kalau kamu rujuk buku teks, yang unsur logam telah diwarnakan dengan warna kuning. Okey, manakala separuh logam warna oranye dan juga yang warna biru adalah bukan logam. Okey, kita boleh tengok satu contoh untuk setiap unsur dalam kumpulan-kumpulan ini. Kalau kita tengok yang logam, unsur logam. Okey, contoh cikgu ambil yang atas ini. Okey, unsur ni Na. Okey, Na adalah natrium ataupun kemudian Mg adalah magnesium. Okey. Natrium dengan magnesium adalah logam. Kemudian kita tengok contoh bagi yang oranye ni. Yang oranye ni adalah kumpulan separuh logam.
Okay, contoh B ni adalah boron. Okay, Si adalah silikon. Kamu boleh baca rujuk buku teks. Manakala yang warna biru ni adalah bukan logam. Okay, kumpulan bukan logam. Okay, contoh cikgu ambil satu N ni. N ni adalah nitrogen. O ni adalah oksigen. Okay, so nitrogen dengan oksigen ni bukan logam sebab mereka adalah gas. Kemudian ada satu kumpulan gas yang special dekat hujung sekali, kumpulan 18, kita panggil sebagai gas nadir. Okay, gas nadir. Contoh kita ada helium, kita ada neon, argon, krypton, xenon, radon dan ununodium. Semua ni dipanggil sebagai gas nadir. Okay, sehingga tahun 2016 terdapat 118 unsur. Jadi ahli-ahli sains telah menyusun di dalam satu jadual yang sangat sistematik dipanggil sebagai jadual berkala. Okey, kita nak tengok sekarang pula berkenaan dengan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey. Okey, dari segi kekilauan, logam berkilau mulur. Okey, mulur ni maksudnya kita boleh membentuk dawai. Okey, boleh ditempa, kuat. Okey, kekondaksian elektrik maksudnya boleh mengalirkan elektrik baik. Okey, kejap cikgu ambil ni. Kemudian ketumpatan tinggi, takat lebur dan takat didih tinggi. Okey, manakala bagi bukan logam, pudar tak berkilau. Kalau bukan logam, ciri dia tak berkilau, rapuh, tak boleh dibentuk ataupun tidak boleh ditempa, mudah patah, kekuatan regangan dia lemah, kemudian tidak boleh mengalirkan elektrik kecuali karbon, kemudian kekondaksian haba yang lemah, ketumpatan rendah dan juga takat lebur dan takat didih tinggi. Okey, kita tengok contoh bahan logam. Okey, yang pertama adalah aluminium. Okey, apa ciri bagi aluminium? Disebabkan dia logam, dia boleh ditempa. Aluminium boleh ditempa, maksudnya boleh dibentuk, kuat dan ringan. Okey, pepejal. Okey, berkilat, berwarna kelabu. Contohnya tin, kerajang, aluminium. Okey, itu aluminium. Kalau yang kedua, contohnya besi, kuat dan mudah ditempa. Pengalir elektrik yang baik merupakan pepejal yang berwarna kelabu. Okey, kita contoh yang ketiga adalah kuprum. Kuat dan tahan karat, mulur, konduktor elektrik yang baik berwarna coklat. Seterusnya, contoh bahan bukan logam. Okey, contoh yang pertama, karbon. Okey, karbon ni pepejal berwarna hitam. Licin dan ringan merupakan konduktor elektrik yang baik. Okey, walaupun semua bahan bukan logam bukan konduktor elektrik, tapi untuk karbon, karbon adalah konduktor elektrik yang baik. Okey, kita ada sulfur, serbuk pepejal berwarna kuning, beracun. Okey, dicampurkan ke dalam adunan untuk membuat tayar supaya tayar getah menjadi lebih keras. Kemudian kita ada klorin. Klorin ni gas berwarna hijau kekuningan, berwarna kuning kehijauan. Peluntur warna dan juga beracun. Okey, klorin ni macam kita Clorox kan? Clorox tu daripada klorin lah. Okey. Seterusnya, ini homework kamu untuk hari ini. Tengok buku teks muka surat 175. Cuba buat praktis formatif 6.1 untuk setiap soalan nombor 1 sampai nombor 7 di dalam buku latihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.